Okay, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Fitri ucapkan kepada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan anda. Seperti biasa, baik tanpa henti, bikin sampai jadi. Okey. Terima kasih kepada adik kakak aku semua kerana sudi menonton untuk video kali ini. Okey. Dan juga sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dipanjatkan umur dan dimurahkan rezeki. Okey, untuk video kali ini seperti mana yang banyak sebenarnya yang minta Fitri review, yang Fitri dapat message, Fitri dapat minta komen daripada YouTube dan sebagainya. Minta Fitri review jersey Kelantan The Red Warrior. Ramai minta Fitri sebab yelah dia tahu sebab Fitri antara pengumpul jersey. Jadi alhamdulillah Fitri dah berjaya dapatkan jersey tersebut untuk memenuhi permintaan anda semua. Okey. Jadi sebelum tu Fitri berkata terima kasih kepada 93 Sport, terima kasih kepada Kelantan The Red Warrior kerana sudi memberi satu clearan pada Fitri. Okey. Dan juga Fitri sangat berterima kasih kepada mereka semua. Okey. Dan juga Fitri akan bagi tahu untuk jersey kali ni. Here we go. Okey. Sebelum tu Fitri akan bila anda membeli jersey ni, anda akan dapat dua tau. Iaitu yang pertama adalah jersey untuk premium, iaitu jersey yang dipakai oleh player, dan juga yang kedua adalah jersey berbentuk fan ataupun replika. Ada perbezaan, namun begitu Fitri berjaya mendapatkan jersey untuk premium terlebih dahulu. Okey. Jadinya mungkin untuk jersey replika Fitri akan review untuk video yang seterusnya lepas ni lah. Okey. Jadi bila adik kakak membeli jersey tu, adik kakak akan dapat packaging seperti inilah. Okey. Packaging seperti ini adalah untuk 93 Sport. Satu pendekatan yang berubah sebenarnya. Satu pendekatan yang berubah hala, yang mana sebelum ni kita tengok yang dikeluarkan oleh 93 Sport adalah berbentuk box. Tapi barangkali mungkin ada dia perubahan perbincangan yang berlaku. Dia mengeluarkan jersey berbentuk, packaging dia ada berbentuk plastik, okey, plastik bag. Dan juga kita akan nampak design di sini adalah 93 Sport. Di bawahnya ada size, okey. Di bawahnya ada size. Dan di belakang ni akan ada list size dia. Okey, list size dia. Okey. Dan juga apa yang paling penting, Fitri boleh katakan made in Malaysia. Hasil buatan tempatan kita. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Ini untuk packaging baju Kelantan The Red Warrior untuk premium. Okey. Jadi yang Fitri akan bagi tahu, Fitri akan tunjukkan jersey untuk Kelantan The Red Warrior satu persatu. Fitri cuba untuk perlahankan. Okey. Okey. Ini adalah jersey premium Kelantan The Red Warrior. Alhamdulillah Fitri jaya dapatkan baju ni. Berjaya dapatkan baju ni, alhamdulillah. Okey. Yang pertamanya, apa Fitri tak saya hurai lagi. Satu pendekatan yang berubah lah. Dia meletakkan satu tag lah. Satu tag ni. Saya pula nak wear. Okey. Official license product. Okey. Ini paling penting. Okey. Bila anda membeli satu produk yang original, ini antara yang paling penting lah. Okey. Ini adalah satu tag yang letakkan di tepi ataupun di bawah baju tu. Okey. Kelantan The Red Warrior. Okey. Ada logo dan juga ada logo untuk brand 93 Sport, dan di belakang ada trademark The Power of Gomo Mindset. Okey. Gomo Kelantan Gomo. Okey. Ini untuk tag dia. Okey, disebabkan pendek kata Fitri bila katakan jersey ni penuh effort. Fitri ingatkan jersey Terengganu tu dah banyak effort. Rupanya jersey Kelantan pun banyak effort juga. Rajin desainnya buat dan juga rajin penjahit dia tu nak jahit baju. Sangat effort, dan Fitri rasa Fitri perlu hargai lah. Bila membeli jersey ni, anda perlu hargai lah. Sebab bukan di sebalik comel, bukan di sebalik orang kata tersirat dalam surat dia. Di sebalik benda tu juga adalah penuh effort ataupun kerajinan production nak buat jersey ni. Okey, Fitri salute kepada anda semua. Bahagian 93 Sport juga Kelantan The Red Warrior. Okey. Yang pertamanya Fitri akan bagi tahu seperti biasalah. Okey, bila kita review jersey ni, kita akan tengoklah. Firstnya adalah logo dia. Okey. Fitri close up dulu logo dia. Okey, anda tengok dulu logo Popbras. Okey. Logo ni adalah berbentuk silikon TPU yang ditampalkan pada baju di bahagian kiri. Dan juga di bahagian kanan dia adalah logo 93 Sport. Sama juga berbentuk getah yang diketengahkan dengan cara tampal ataupun head press. Okey. Habis di situ, di bahagian baju ni akan ada dua sahaja item yang ditampal ataupun di head press, iaitu adalah logo Kelantan The Red Warrior dan juga logo 93 Sport. Yang lain adalah berbentuk sublimation, yang mana menyebabkan Fitri rasa puas hati sebab dia bukan apa tahu. Berbentuk sublimation ni dia menjaga kualiti sponsor tu. Dia menjaga kualiti yang mana logo-logo tu tak akan tertanggar, tak akan terapun sebagainya lah.
Okey. Clear di situ. Okey. Fiti akan pergi kepada akan ada di bahagian depan ni akan ada banyak rupanya item berbentuk tipografi dan juga logo. Yang pertama akan ada di bahagian kanan 1, bahagian kiri 2, okey. Dan juga akan ada di sini bahagian 4, 5, 6, 7. Okey. Kita pergi satu persatu. Okey. Ini adalah berbentuk sponsor ni adalah berbentuk sublimation. Okey. Dan juga di bahagian Kihagul pun berbentuk sublimation. Okey. Hotel Zamburger berbentuk sublimation. Okey. Dan di sini adalah tag dia. Tag untuk brand 93 Sport. Okey. Ini adalah berbentuk jahit dan tak silap Fiti ditampalkan kot. Sekejap kita nak tengok di bahagian dalam dia. Yes. Dia jahit. Okey. Berbentuk jahit. Okey. Berbentuk jahit sulam lah pendek kata, okey. Sulam dia berbentuk sulam dan di bahagian kiri berbentuk head press, stiker head press yang menyebabkan kalau tak silap Fitri ni dia bijak cara dia. Okey. Ni kakak tengok dulu. Okey. The Gomo of Proper Mindset. Okey. Dan juga akan ada lah. Okey, true fit. Okey, baju ni adalah baju fit. Okey. Sebenarnya di belakang The Gomo of Proper Mindset ni sebenarnya dia dah sublimation kan. Dia dah disublimation kan, tapi dia head press kan logo yang lain ataupun stiker lain di bahagian luar dia ni. Di situ. Sangat bagus. Okey, sangat bagus. Dia menyebabkan bila dah print asal-asal tapi dia tambah pula yang lain untuk orang kata mungkin dari segi kualiti kot dia nak jaga. Okey. Apa yang paling penting kita boleh rasalah The Gomo of Mindset ni. Okey. Itu di bahagian depan dia. Lagi di bahagian kiri akan ada logo juga untuk logo dan juga tipografi. Dan juga di bahagian kanan akan ada tipografi. Okey. Dan di bahagian belakang akan ada tipografi yang mana berbentuk boleh katakan The Red Warrior. Di bahagian tekak lah. Okey. Dan tidak lupa juga di bahagian belakang pun di bahagian dalamnya akan ada juga Gomo, Kelantan Gomo. Okey. Di sini adalah Kelantan The Red Warrior. Dan juga ada logo untuk Hotel Zamburger. Dan Fitri rasa sangat dah bagus pendekatan kali ini. Dia kecil, dia berjaya mengecilkan logo tu. Sebab untuk baju selepas dia besar gerabak. Dia kecil ke. Baguslah, sangat bagus. Berbentuk sublimation juga. Okey. Dan di bahagian bawah akan ada Mutiara Anchor Rice, Anchor Zam Rice dan juga Radio Zamburger. Okey, di bahagian belakang dia berbentuk sublimation juga. Okey. Okey. Ya, okey. Beres itu untuk tipografi dan juga logo. Okey. Kita akan pergi kepada bahagian cutting dia ataupun jahitan dia. Di sini Fiti akan bagi tahu effort yang tinggi yang diketengahkan oleh 93 Sport dan juga Kelantan The Red Warrior. Banyak panel, banyak bahagian jahitan yang diketengahkan. Okey. Sebelum kita pergi detail, kita akan pergi pada yang first terlebih dahulu. Okey. First, kena adik kakak tengok di sini. Di bahagian tekak dia, okey, di bahagian tekak dia adalah berbentuk cekak musang. Okey. So silap Fitri akan ada benda yang tersirat sebenarnya. Tapi Fitri akan bagi tahu di bahagian atau surat ada tersirat dia kayak gini. Okey. Untuk ni Fitri akan bagi tahu bahagian jahitan terlebih dahulu. Okey. Berbentuk cekak musang. Okey. Dan juga jahitan template jahitan pada JC ni berbentuk nak katakan raglan adalah raglan juga, tapi di bahagian lengan ni akan ada satu panel yang tambahan. Di bahagian tambahan di bahagian bahu ni dan juga di bahagian ketiak. Tambahan. Okey. Dan juga ini adalah di bahagian depan dia dan di bawah ada berbentuk curve, berbentuk V. Okey. Berbentuk V, berbentuk U lah, bukan V, U, berbentuk U. Dia ada berbentuk macam tu di bahagian bawah dia. Dan juga di bahagian belakang kita akan nampak ketara jugalah. Okey. Berbentuk raglan. Okey, ini bahagian depan dia berbentuk raglan. Akan ada satu panel yang lain di sini. Okey, berbentuk raglan. Dan juga di bahagian belakang raglan ada panel di bahagian lengan. Okey, dan juga membezakan antara di bahagian atas dan juga di bahagian ketiak. Okey. Dan juga ada satu panel yang tambahan yang mana warna putih di sini di bahagian bahu. Okey, di sini Fitri rasa ada sebab ada punca dia sebenarnya. Kenapa dia tambah di situ? Okey, Fitri akan bagi tahu dia bahagian jersey dalamnya dia kayak gini. Okey. Okey, di sini bila kita lihat di sini jahitan dia penuh effort. Effortnya penuh di sinilah Fitri boleh katakan di bahagian bahu dan juga di bahagian tiak. Di bahagian ni akan ada banyak effort. Okey. Dan tak lupa juga di bahagian tepi akan ada jugalah. Okey, di bahagian tepi ni akan ada 3 bahagian lah. Okey. Tak silap Fitri kain yang berbeza kot. Kain yang berbeza. Okey. Ini ada di bahagian belakang, ini ada di bahagian tengah dan ini ada di bahagian depan. Okey. Beres di situ. Okey.
Okey, habis untuk bahagian cutting, kita akan pergi kepada bahagian material kain dia. Okey, sepatutnya benda ni di bahagian depan tapi Fitri lupa. Okey. Okey, material kain dia ni adalah material tak silap Fitri yang diketengahkan. Ada empat jenis material kain. Okey, yang pertama adalah di bahagian depan ni, kalau adik kakak ada baju ada yang dah beli ataupun belum beli, Fitri akan tunjuk di sini. Di bahagian depan ni adalah kain berbentuk microfiber diamond mesh. Okey, ni bahagian depan dia. Okey, dan di bahagian bahu dia berbentuk kain pinhole di bahagian ni. Sama juga ke belakang, pinhole juga. Okey, kain pinhole. Dan juga di bahagian lengan ataupun bahagian lengan atas atas kanan ni berbentuk microfiber diamond juga. Ini adalah kain berbentuk mesh, small mesh. Dan juga di bahagian lengan ni adalah berbentuk polyester. Di situ. 1, 2, 3, 4 material kain yang diketengahkan pada jersey Kelantan The Red Warrior pada season kali ini. Banyak emas. Banyak effort yang diketengahkan. Okey. Dan juga sama jugalah itu di bahagian depan dia. Jadi bahagian dia adalah kain pinhole. Dia berkesinambungan dengan bahu atas belakang tu. Kain pinhole. Dan juga di bahagian tepi ni adalah kain microfiber diamond. Ini adalah kain untuk kain mesh, small mesh. Ini adalah kain untuk diamond di bahagian belakang ni. Okey. Dan juga di bahagian tepi, tak lupa juga di bahagian tepi ni adalah kain pinhole yang warna putih ni. Pinhole warna putih. Baik situ. Okey. Okey, di situ banyak banyak effort yang diketengahkan untuk jersey kali ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian design ataupun corak-corak pada jersey tersebut. Okey, ni kita akan lihat jelaslah lebih ketara lah. Okey, first kita akan pergi kepada yang anda tengok sebelum bila anda tengok yang jelas. Okey, yang pertama adalah jelas di sini kita akan lihat jersey ni yang diterapkan ataupun pembaharuan daripada jersey Kelantan pada tahun 2011. Okey, sebab apa pattern dia di bawah ni. Okey, pattern di bawah ni. Okey, ada letak corak dia. Okey, menggambarkan memanglah kita telitah lah. Okey, kita akan telitah memang ini baju Kelantan macam baju Kelantan 2011 ni. Gitu. Sebab dia hampir sama. Memang pun cuba diketengahkan jersey pada season ni adalah macam recall balik lah pembaharuan daripada jersey Kelantan pada tahun 2011. Dia bawa pada sekarang ni, bila dibawa pada sekarang ni ibarat macam bawa semangat tu lah. Okey, ini adalah pattern dia. Akan di bahagian tepinya ni akan ada di bahagian kotak-kotak dia. Okey, sama juga di bawah ni akan ada kotak-kotak. Okey, memang tak lagi dah Kelantan The Red Warrior memang akan dekat dengan kotak-kotak dah. Okey, kotak catur. Okey. Dan juga di bahagian kalau di bahagian tepi ataupun di bahagian lengan ni tak ada sangat. Okey, dia lebih pada tekstil kain. Dan juga di bahagian tepi ni adalah yang Fitri dah sebut tadi, ada bahagian kotak dia. Okey, kotak-kotak dia ni panel lain. Dan juga di bahagian tengah baju ni akan ada satu kombinasi lah sebenarnya, kombinasi corak batik Kelantan dan juga corak moden, corak moden lebah di situ, kombinasi gabungan. Kalau adik kakak ada baju tu, cuba adik kakak buka tengok balik di situ. Di tengah-tengah ni adalah pattern yang kabur-kabur ni lah adalah pattern kombinasi ataupun gabungan antara logo tradisional dan juga logo pula antara corak tradisional dan juga corak moden, menggambarkan dulu dan sekarang lah. Okey, tak akan lari. Okey, gabungan antara corak batik Kelantan dan juga corak moden. Okey, sama juga yang diterapkan pada corak pada belakang ni. Okey, cuba dia cuma minimaliskan benda tu, cuma tak semi nampak ketara sangat sebab dia bila kita duduk jauh nampak merah saja, tapi bila kita zoom in, kita pergi dekat, kita akan nampak rupanya corak Kelantan, corak batik Kelantan dan juga corak moden yang diketengahkan di sini. Okey, cuba dekat tengok di sini kalau nampaklah dalam kamera tu. Okey, gabungan antara corak-corak batik Kelantan dan juga corak-corak ibaratkan corak lebah lah di sini. Fitri boleh katakan corak lebah. Dia cuba diketengahkan. Okey. Okey, beres di situ. Okey. Okey, kita akan pergi kepada makna tersurat dan tersirat pada jersey ni. Okey. Okey, jelas di sini apa yang Fitri boleh bagi tahu makna yang tersurat tersirat pada jersey ni, sebab biasalah setiap jersey, setiap apa yang dikeluarkan tu ada cerita dia, ada sejarah dia. Okey. Of course lah yang paling ketaranya kita nampak pattern ataupun jersey corak seperti ini dia macam recall balik
yang recall antara jersey daripada 2011 datang semangat tu kepada tahun sekarang ni sebab kita nak bangkit semula. Kita nak naik semula Kelantan ni kepada liga yang lebih atas lah. Okey, sebab kita dah jatuh, kita akan bangkit semula. Okey, di sini Fiti rasa semangat pada tahun 2011 tu cuba mengembalikan balik. Sebab tu dia ketengah pada corok ataupun jersey pada tahun ni, menyebabkan kita akan tengok sekali pintas, ni baju macam baju tahun 2011 ni. Gitu. Okey. Itu yang apa dapat Fitri boleh bagi tahu pada anda semua. Okey. Dan juga di bahagian cekak musang ni, tadi Fitri bagi tahu awal tadi, dia menggambarkan salah satu ibarat macam ni lah. Cekak musang ni banyak ada pada baju Melayu. Betul. Okey, cekak musang ni banyak dipakai yang diseragamkan oleh orang bangsa-bangsa Melayu kita. Okey, maknanya tak akan lari menyebabkan faktor budaya Kelantan tu memakai baju Melayu cekak musang yang diketengahkan pada jersey kali ni, menyebabkan kita nampaklah cekak musang tu sendiri. Okey, sebenarnya tak cekak musang pun, cuma dia macam berkola lah, kita nampak berkola tinggi lah. Tapi apa yang dapat Fitri info, dia berbentuk cekak musang. Okey, itu adalah salah satu gambaran yang mana faktor budaya yang cuba diketengahkan. Pada Fitri sangat baguslah dia memperkenalkan faktor budaya itu kepada masyarakat. Okey, bila kita tanya ni apa nama ni, ini adalah nama cekak musang. Bila cekak musang orang akan terlintas, ni banyak pakai di baju Melayu ni. Gitu. Faktor kemasyarakatan tu diterapkan pada jersey kali ni. Di situ dia. Okey, di situ saja apa yang Fitri boleh bagi tahu makna tersebut atas sirat dia. Tapi more kepada lebih dia recall baliklah pada jersey pada tahun 2011. Okey, di situ apa yang dapat Fitri boleh bagi tahu. Okey, sangat bagus dan sangat Fitri rasa ada improvement lah. Sangat orang ternampak perubahan tu. Okey, kita akan pergi kepada bahagian dalam media. Kita akan tengok bagaimana bahagian dalam media, bagaimana rupa dia. Okey, jadi Fitri akan beritahu lah kenapa dia akan ada satu pecahan ataupun perantaraan antara panel ni dengan panel ni. Okey, jom kita tengok bahagian dalam media macam mana. Sebab Fitri rasa bila kita buka tengok bahagian dalam ni akan ada banyak jahit-jahit lah, dan kita akan dapat tengok jenis-jenis kain pada jersey bila kita tengok bahagian dalam media. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, ni bahagian dalam media. Bagi kita tahu bahagian dalam media ni. Okey, nampak tak betapa faktor kerajanannya. Okey, satu panel. Jadi kita tengok. Okey, ini adalah kain diamond. Okey, ni kain pinhole, kain mesh dan juga kain diamond. Okey, di sini. Okey, kenampaklah faktor tampal di sini. Okey, jadinya tak ada benda lain di bahagian dalam media. Akan ada di bahagian satu panel yang di dalam ni, dia macam tak sui buka lah. Jahit tak sui buka di bahagian dalam dia ni. Bila kita pakai ni, kita akan nampak bentuk. Okey, stay situ je. Bila buka tu, dia akan terbuka luar macam tu. Collar dia di bahagian luar. Sebab apa? Dia cuba di backup. Di backup yang betul ya. Cuba di cover oleh panel ataupun bahagian kain di dalam dia. Okey, itu di bahagian depan dia. Okey, bahagian depan dia. Sini adalah kain polyester, bahagian kotak-kotak ni. Okey, bahagian depan dia. Dan di bahagian belakang dia akan nampak lah. Okey, kita akan nampak faktor perbezaan kain-kain tu. Kita akan nampak faktor perbezaan kain-kain tu. Okey, di bahagian dalam ni akan ada lah. Okey, Gomo Kelantan Gomo dan juga untuk stiker saiz Kelantan jersey premium. Okey, Fitri membeli saiz SL. Sebab saiz untuk season kali ni memang fit. Okey, itulah dia adik kakak. Habis semua. Kita nampak, yes, pendek katanya penuh effort lah. Sangat rajin apa yang diketengahkan untuk jersey kali ni. Pada Fitri, pendekatan seperti ni dia rajin. Okey, jadinya Fitri nak cuba nak seragamkan pakai ini. Jom kita tengok bagaimana baju ni bila berada di tubuh Fitri. Jadi Fitri akan beritahu saranan kepada adik kakak semua macam mana nak beli saiz ni dan bagaimana nak beli saiz ni. Dan Fitri akan tutup ini dengan memberi kata semangat pada kakak semua. Okey, jom sama-sama kita try. Okey, beginilah jersey dia di tubuh Fitri. Okey, sebelum tu Fitri nak clearkan pada adik kakak semua, baju ni untuk jersey kali ni adalah jersey yang fit. Okey, jersey yang slim fit dan juga ketat lah. Okey, jadinya pada adik kakak semua, sekiranya adik kakak nak beli saiz baju ataupun ingin mendapatkan jersey premium
Jadi adik kakak Fitri adalah saudara Fitri. Okey. Adik kakak membeli saiz SL macam Fitri ni. Okey. Fitri memakai saiz L sebenarnya, tapi pendek kata dalam macam standardnya bila saiz L tu adalah beginilah cutting dia. Tapi bila adik kakak nak beli, belilah saiz SL. Pendek katanya, sekiranya adik kakak nak beli saiz baju, nak beli baju untuk saiz Kelantan The Red Warrior ni, beli ayat. Nak beli baju Kelantan The Red Warrior, saiz dia adalah, okey, S adalah XS, maknanya M tu adalah S, jadinya L adalah M, jadi SL adalah L. Faham tak? Gitu. Jadinya cutting ni sedikit kecil, sedikit fit. Jadi adik kakak disarankan membeli saiz lebih besar lah pada saiz asal. Sebabnya sekiranya adik kakak membeli saiz M, secara tak langsung sebenarnya adik kakak membeli saiz S. Okey, dan juga adik kakak beli saiz L, sebenarnya adik kakak membeli saiz M. Ia fit sedikit. Jadi disarankan membeli saiz tu sedikit besar pada saiz yang asal. Okey, agar tidak menyesal di kemudian hari lah. Okey, jadinya untuk faktor penukaran tu Fitri rasa tak tahulah boleh ke tidak. Rasanya boleh kot kalau walk in di kedai janji si resip kot. Tapi tak tahulah macam mana. Tapi untuk menyelamatkan adik kakak semua, kalau nak beli saiz untuk jersey premium, Fitri ingatkan untuk tidak menyesal ataupun takut-takutnya dikhuatir bila kita beli saiz yang dah tak kena dengan saiz kita nak tukar tak boleh dah. Gitu. Jadi dengan video kali ni Fitri memberi satu solusi lah atau penyelesaian pada kakak semua. Belilah saiz yang sedikit besar pada saiz yang asal lah. Okey. Jadinya beginilah saiz dia dengan baju Fitri. Okey. Beginilah cutting dia. Okey. Beginilah dia punya saiz baju bila kat Fitri sangat-sangat ngam. Sangat-sangat comel lah. Okey. Cutting memang comel. Saiz SL ni. Okey, saiz SL bukan saiz M ataupun L. Okey. Saiz SL untuk jersey ni. Okey. Jadi, macam mana adik kakak nak dapatkan jersey ni? Okey, Fitri dah letakkan link di bawah dan juga adik kakak boleh dibeli laman website dan juga Shopee belum dibuka lagi untuk setakat ni. Dia hanya buka untuk jersey replika sahaja. Dan juga apa Fitri boleh bagi tahu, boleh tekan link di bawah. Okey, boleh beli dapatkan jersey sebab saiznya tak banyak untuk setakat ni sebabnya mungkin pihak United Sport nak restock balik, dah buat production balik. Okey. Jadinya untuk maklumat pada kakak semua, untuk dapatkan jersey away ataupun third dikabarkan mungkin pada bulan 4 ni ataupun bulan 5 ni. Maknanya mereka tengah buat lah baju tu. Okey. Jadinya adik kakak boleh save budget lagi, boleh save duit dulu sebelum nak beli, boleh menggunakan ataupun boleh menggunakan duit untuk beli benda-benda yang paling penting dulu, untuk beli berbagai assignment ke dan sebagainya. Jadinya harganya seperti biasalah. Okey. 199. Fitri dah letakkan harga tu di bawah. Adik kakak buka tadi, adik kakak dah tahulah harga tu macam mana. Adik kakak tahulah macam mana harga ya. Okey. Jadinya untuk kali ni Fitri boleh katakan terima kasih kepada pihak 93 Sport dan juga TRW. Dan juga Fitri boleh katakan untuk baju kali ni memang sangat selesa. Okey, sangat selesa. First serius Fitri boleh katakan sangat selesa. Hanya bentuk tampal tu hanya pada di sini sahaja. Okey, kalau lain kita akan rasa kain sahaja. Okey, maknanya kalau nak bawa pergi berjalan boleh. Selain kita nak pergi main lah, kita nak pergi OTD pun boleh. Kita nak pergi makan gulai pun boleh. Kenduri pun boleh. Okey. Jadinya kalau nak bawa main tu of course lah akan selesa lah. Okey. Yang paling penting beli saiz tu kena dengan tubuh lah. Okey, jangan beli saiz yang terlalu kecil lah. Okey. Takut menyesal di kemudian hari. Okey. Jadinya terima kasih kepada semua yang banyak membantu Fitri untuk menjadikan video kali ini dan sehingga dapatkan baju kali ini. Okey. Jadinya apa yang Fitri katakan, Gomo kata Gomo, bangkitlah season ni. Kita naik ke liga seterusnya. Kita akan challenge yang mana kuasa-kuasa besar berada di atas tu, kelab-kelab besar tu, kita akan bangkit balik, kita akan kembalikan semula semangat Kelantan The Red Warrior tu dengan cara kita mengimbau balik jersey Kelantan pada tahun 2011. Kita akan dapatkan aura tu, kita bangkit semula. Okey. Okey, the power of Gomo mindset. Gomo Kelantan Gomo, demo tak kena bagi. Okey. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ni kepada semua kawan-kawan dan kenalan anda. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Mungkin review untuk jersey replika pula, tak tahu macam mana. Kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada kita akan cuba usahakan. Terima kasih kepada kakak semua menonton. Semoga dengan video ini dapat menjadi penyelesaian pada kakak semua. Jadi kita jumpa pada hari lain. Bukan lain channel lah, lain hari lah. Okey, lain hari. Okey. Jadi terima kasih kepada menonton. Seperti biasa, baik tanpa henti bikin sampai jadi. Okey. Assalamualaikum dan bye-bye. Pola Westa go demo, Gomo Kelantan Gomo.